Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar semua murid tahun 6? Semua sihat tak hari ni? Sehat. Sihat Alhamdulillah. Okey, syukur pada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita setelah kita berehat selama 2 hari, iaitu hari Sabtu dan Ahad. So hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Sebelum cikgu mulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu rasa elok cikgu tunjukkan sikit, mungkin ada yang tak perasan ataupun yang tidak tahu keputusan ujian yang baru-baru ni. Okey, cikgu share sekejap. Okey, ini adalah keputusan peperiksaan yang baru-baru ni yang kita buat, ujian formatif matematik untuk kelas 6 Sakura dan juga 6 Lavender. So awak boleh tengok dekat link yang telah cikgu lampirkan pada semalam untuk awak nak tahu di mana kedudukan awak dalam tahap penguasaan TP. Okey. TP 1 tu paling lemah lah. Okey, TP 1 tu paling lemah, TP 2 lemah, TP 3 sederhana, TP 4 baik, TP 5 amat baik, TP 6 sangat cemerlang. Okey. So siapa yang dapat TP, sekurang-kurangnya mesti dapat TP 3 dan ke atas untuk mencapai tahap penguasaan minimum. Maksudnya kira siapa yang dapat TP 3 tu kira cukup-cukup makan lah. Okey. TP 4 tu kira dia boleh jawab soalan penyelesaian masalah. Okey, selalunya cikgu tengok awak banyak sangkut dekat soalan penyelesaian masalah. Ada murid yang tak hantar. Okey, so bila tak hantar, so cikgu tak dapat lah nak berikan awak punya markah. Okey, cikgu bagi peluang kan. Cikgu pun tak nak tunggu lama-lama. Kalau tak hantar maksudnya tak adalah awak punya TP. TP awak rendah lah. Okey. Okey, ini untuk 6 Sakura. Okey. Cikgu tunjukkan sikit untuk 6 Lavender. So nanti kalau nak tahu lebih lanjut, awak boleh buka masing-masing punya link lah dekat dalam kelas Okay, untuk 6 Lavender ada yang dapat TP 5, tapi tak ada yang dapat TP 6. Cikgu tak berani bagi TP 6 lagi sebab buat masa ni cikgu belum lagi uji awak melalui TP 6. TP 6 soalan dia agak susah sikit. Cikgu try dengan TP 5 je dulu. Okay, so boleh tengok lah siapa yang tak hantar, yang tak buat langsung, mana TP 2 je lah. So jangan salahkan cikgu kalau masuk sekolah menengah TP rendah. Sebab tak nak masuk kelas, tak nak buat apa-apa pun. Semua tak nak, jadi cikgu pun bagi markah tak nak lah. Jangan salahkan cikgu disebabkan awak punya masalah. Okey, cikgu pun tak larat nak bagi lagi excuse, takkan nak tunggu sampai sampai 5 setahun sampai sebulan 2 bulan baru nak hantar tugas kan. Awak fikirlah sendiri. Kalau dah ada tugasan tu, catatlah mana yang tertinggal tu. So jadilah murid yang bertanggungjawab. Kepada murid yang hantar on time ataupun lambat sikit, cikgu ucapkan tahniah. Okey, lambat sikit tak ada masalah. Kalau setakat lambat seminggu tu okey lagi. Okey, paling lambat pun 2 minggu, cikgu boleh terima lagi lah. Tapi kalau dah sampai sebulan tak hantar-hantar, itu memang sengaja lah tak nak buat lah sebenarnya kan. Tu memang sengaja tak nak buat. Okey, cikgu pun boleh tahu murid yang nak buat dengan murid yang tak nak buat. Okey, so tahniah lah kepada murid yang menunjukkan sikap yang baik, yang teruskan sikap nak belajar. Walaupun cikgu tahu pencapaian awak sebenarnya agak lemah, tapi cuma cikgu nak tegur sikit dari segi cara awak menjawab kertas 2 lah. Okey, cara awak menjawab kertas 2 tu ramai yang jawab sekadar ala kadar je. Okey, cikgu dah kata dah untuk kertas 2, kalau rasa susah nak guna Desmos, cikgu bagi peluang boleh guna kertas. Okey, boleh guna kertas, boleh guna buku dan sebagainya. Tapi tak juga ada yang guna Desmos tapi tak jawab sampai habis. So bila tak jawab sampai habis, markah cikgu catat sampai situ je lah. Cikgu tunggu juga kot awak nak hantar dekat kertas. Hantar. Tapi ada juga murid yang hantar lambat sikit. Cikgu akan update markah kemudian lah. Sebab awak hantar lambat. Okey, yang seterusnya kertas 1 pula, cikgu rasa soalan tu kalau siapa yang perasan lah, soalan tu adalah soalan yang sama yang cikgu bagi dalam kelas kita.
Siapa yang perasan soalan tu adalah soalan yang sama. So maknanya kalau siapa yang buat ulang kaji, dia memang nampak soalan tu, samalah soalan ni saya pernah buat hari tu. Tapi markah memang teruk lah. Yang cukup-cukup makan pun ada, yang dapat 15 pun ada, dapat 20 pun ada. Maksudnya awak tidak mengira. Okey? Awak je hentam saja. So bila hentam, markah pun hentam lah. Kalau awak kira, markah awak akan dapat bagus. Kurang-kurang dapat 70%. Okey, tak ada gagal lah. 15 tu nampak sangat awak atas ni. Ada juga murid yang cikgu rasa dia boleh buat. Tapi bila dalam peperiksaan ujian tu memang teruk markah dia. So cikgu terpaksalah bagi markah rendah. Sebab itu je yang awak tunjukkan. Cikgu tak boleh nak bagi markah bagus. Sebab memang itu je yang awak boleh buat. Kalau awak memang boleh buat betul-betul, cikgu bagi markah bagus lah. Ada murid yang dapat markah tinggi. So tahniah kepada murid tersebut. Kepada murid yang tak berjaya, kita ada lagi peperiksaan formatif untuk pecahan, perpuluhan dan peratus. Tapi kita kena habiskan topik yang tu dulu. Sekarang ni kita baru masuk topik. So hari ni kita akan teruskan pelajaran kita dengan topik yang berikutnya, iaitu topik pecahan. So hari ni adalah topik yang pertama dalam kita punya bidang yang kedua. Hari tu kita dah belajar bidang yang pertama, iaitu ukuran dan sukatan. So sekarang kita masuk bidang yang kedua, pecahan, perpuluhan dan peratus. So bila habis saja topik 3-3 tu, baru kita akan buat exam. Okay? So maknanya kita akan ada beberapa exam formatif lah untuk cikgu nak menilai mengikut bidang masing-masing. So hari ni kelas, hari ni kita masuk kepada topik pecahan, di mana kita nak fokus kepada dua kemahiran, iaitu kemahiran menambah dan juga kemahiran menolak. Pecahan wajar dan nombor bercampur. Okey? Yang sama dan juga tak sama penyebut. Okey, kali ni kalau melibatkan sama penyebut dia agak mudah. Tapi kalau melibatkan tidak sama penyebut dia agak sukar. Okey, jadi soalan yang cikgu berikan semalam adalah hampir sama dengan soalan pada hari ini, tapi tak samalah, nombor dia cikgu tukar. Okey, cikgu tak naklah bagi sama, sebab kalau sama nanti awak tiru saja. Jadi cikgu bagi soalan yang berbeza sikit, cikgu ubah sikit soalan cikgu, tapi cara menjawabnya adalah sama. So tolong berikan perhatian. Untuk nota cikgu mengajar ni awak boleh salin, tapi tak perlu hantar dalam Padlet. Yang perlu hantar ialah tugasan yang cikgu bagi semalam, yang malam tu. Okey, yang itu yang awak perlu hantar. Okey, masukkan dalam Padlet macam biasalah. Okey, so hari ni tuliskan tarikh dan hari pada hari ini. Hari ni ialah berapa hari bulan? Ini berapa hari bulan kelas? 23. 23. Okey, 23 Ogos 2021. Hari ni adalah hari Isnin. Tolong tuliskan hari dan tarikh ya. Dan siapa yang guna buku, kalau boleh catat sikit dia punya tajuk dia. Menambah 3 pecahan tu. Catat sikit tajuk supaya tak kosong buku awak tu, awaknya salin soalan saja. Awak salin sikit tajuk dia, apa yang awak belajar ni. Ini awak belajar tentang tambah 3 pecahan wajar. Salin sikit je. Yang atas ni saja cukup. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, apa dia? Cikgu nak yang tengok rekod ke? Cikgu dah rekod dah. Okey. So hari ni kita terus dengan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, soalan ni agak mudah. Kenapa cikgu kata mudah? Sebab soalan ini ada penyebut yang sama. Nampak tak penyebut dia ialah nombor berapa? Nombor berapa penyebut dia? Nombor 5. Nombor 5 dan mereka adalah sama. So bila sama, bila sama, so jadi mudah sikit dekat situ. Kenapa? Sebab kita tak perlu nak tukarkan penyebut dia atau kita nak jadikan mereka penyebut yang sama. Kita hanya perlu tengok simbol dia, iaitu simbol tambah, dan kita tambahkan seperti biasa. Okey, yang pertama sekali ialah kita asingkan. Ni 2/1/5 dan 1/2/5 adalah nombor bercampur. Okey, adalah nombor bercampur. Jadi apa yang patut kita buat? Okey, apa yang patut kita buat ialah kita asingkan dulu nombor yang besar ni dengan nombor yang besar belakang ni. Kita asingkan dulu. Okey, so 2 kita tambah dengan 1. Macam tu. Kemudian kita letak simbol koma. Okey, kemudian 1/5 tambah 2/5. Okey, 1/5 tambah 2/5. Macam tu. Okey? Mudah saja kan? Okey, kemudian sama dengan mesti samalah. Janganlah letak sama dengan kat tepi ni. Biar sama. Dan nama pun sama dengan, biar kedudukan dia mesti samalah.
So kita tambahkan. 2 tambah 1 adalah 3. Senang saja kan. 1, okey, untuk bahagian ni kita hanya perlu tambahkan pada bahagian yang atas ini sahaja. Okey, pada bahagian yang atas iaitu 1 dan 2 sahaja. Okey, so untuk bahagian yang 5 tu jangan kita tambahkan pula. Okey, so maknanya kita tambahkan pada pengangka. Kita sebut pengangka. 1 dan 2 ni kita sebut pengangka. 5 dan 5 ni adalah sebut sebagai penyebut. Jadi kita tambahkan pengangka saja. 1 tambah 2 ialah 3. Per 5 dan 5 kita tulis saja 5. Jangan letak 10 pula. 5 dan 5 sini pun mesti 5. So jawapan dia adalah 3 per 5. Macam tu. Okey, setakat tu boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Boleh saja kan? Okey, soalan nombor 1 sangat senang. Jadi kalau siapa tak boleh jawab tu problem sikit lah. Okey, sangat senang. Yang pertama sekali asingkan. Nombor 2 kita tuliskan, kita selesaikan seperti biasa dan tulis dia punya jawapan dia. Sangat senang, tak perlu nak buat apa-apa. Okey, sekarang bila masuk soalan yang kedua, awak perasan tak dia punya penyebut dia tidak sama. 3 1 per 2 tambah 5 3 per 4. Yang sebelah sini adalah 2. Yang sebelah sini adalah 4. So kita tak boleh kita tak boleh tambah macam tadi sebab tadi penyebut dia sama. Yang ini penyebut dia tak sama. Yang ni 2, yang ni 4. So cikgu akan ajar macam mana kita nak bagi sama. Okey, pertama sekali kita akan bina sifir 2 dan 4 dekat sebelah sini. Okey, so kita buatlah sifir 2 dan sifir 4. Okey, 2 4 6 8 10. Okey, buat sikit je cukup. Okey, kemudian sifir 4 pula. 4 8. Okey, 4 8 12. Lepas tu 16 20. Okey, sekarang ni bila kita dah bina sifir 4 dan sifir 2, okey, kita akan cari gandaan sepunya terendah. Maksudnya, kita akan tengok dalam bahasa yang senang nak faham, kita kena cari manakah nombor jawapan yang sama dan dia terendah. So, dekat sini, dalam sifir 2, yang paling rendah dan sama dengan sifir 4 adalah nombor 4. Nampak tak dia sama? Okey, nombor 8 pun sama juga. Nombor 8 dengan nombor 8 ni pun sama, tapi dia bukan terendah. Ada lagi rendah dan sama, iaitu 4. Sebab tu cikgu ambil 4. Okey, so sebab tu cikgu ambil 4. So maknanya kita nak samakan kepada 4. So kalau macam mana kita nak samakan 4? Senang saja. Kita tengok dekat sifir 2. Sifir 2 nombor 4 ni adalah kedudukan yang kedua. Betul tak? Yang ni kedudukan nombor 2 ni adalah kedudukan pertama. Nombor 4 ni adalah kedudukan yang kedua. 6 kedudukan ketiga. 8 kemudian keempat. 10 adalah kedudukan kelima. Jadi dalam sifir 2, nombor 4 ni adalah kedudukan kedua. Jadi kita akan darab dengan 2. Macam tu. Okey, darab dengan 2. So 2 ni akan darab dengan 2 sebab dalam sifir 2, nombor 4 ni adalah kedudukan kedua. So ini untuk murid yang lemah sifir lah. Siapa yang pandai sifir, dia dah tahu dah 2 darab 2, 4. Ni cikgu ajar ni untuk murid yang lemah sifir. Terutama sekali untuk Nal Lavender. Okey, 6 Sakura mungkin tak ada masalah kat sini. Kecuali yang memang betul-betul lemah lah. Okey, so dekat sini kita ambil 4. Sebab 2 darab 2 sama dengan 4. Kita nak samakan dengan yang sebelah ni. Okey, untuk 4 pula, kita kena darab dengan 1. Kenapa darab dengan 1? Sebab 4 ni adalah kedudukan yang pertama. 4 ni dalam sifir 4 adalah kedudukan yang pertama. First sekali, di atas sekali. Sebab tu cikgu kena darab dengan 1. Tapi kalau darab dengan 1, tak payahlah buat. Ataupun nak buat pun boleh. 4 darab 1. So, bila bawah ni darab dengan 1, atas pun darab dengan 1. Bila bawah ni darab dengan 2, atas ni pun kena darab dengan 2. Macam tu. Okey, setakat tu boleh faham ke tak boleh faham? Okey ke tak okey? Setakat ni boleh faham tak kenapa cikgu darab dengan 2? Boleh faham Kenapa cikgu darab dengan 2? Sebab 2 darab 2, dia akan sama dengan 4. Okey, kemudian 4 darab 1, kenapa darab 1? 4 darab 1 dapat 4. Senang je. Sebenarnya tak nak tulis pun tak apa yang ini. Okey, contoh, saya tak nak tulis lah 4 darab 1 ni sebab dapat jawapan yang sama, cikgu. Boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey, mana kita darab yang ini saja 2. Tapi kalau nak tulis pun boleh. Kalau rasa macam berterabur,
tak payahlah tulis. Kalau rasa tak faham, takut nanti pening, letaklah 4 darab 1. Yang ni pun darab dengan 1. Kenapa darab dengan 1? Sebab 4 ni kedudukan yang pertama. Kenapa yang ni darab dengan 2? Sebab ini dalam nombor sifir 2, 4 ni adalah kedudukan kedua. Dan seterusnya. Kemudian kita salin semula dalam bentuk yang senang untuk difahami. So 3 tetap 3 sama. 3 ni akan sama. 1 darab 2 adalah 2. Tulislah 2. Per. 2 darab 2 jawabnya 4. Tulislah 4. Kemudian simbol tambah. Macam tu. Okey, mana datangnya 2? Sebab datang daripada 1 darab 2, 2. Mana datangnya 4 ni? 2 darab 2, 4. Macam tu. Okey, sekarang salin balik yang nombor seterusnya, nombor 5. Okey, 5. Ni senanglah, 3 darab 1, 3 lah, semua orang tahu kan. Darab dengan 1 dapat nombor tu balik. Jangan kata 3 darab 1, 4 pula. 3 darab 1, 3. 4 darab 1, 4. Okey, sekarang cuba awak tengok soalan nombor 2 yang berwarna biru ni. Awak dah nampak tak dia punya bawah dia dah sama? Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak. Sekarang nombor dia dah sama. Dia macam tak sama macam soalan nombor 1 ni. Okey, bila dah sama, barulah kita boleh asingkan. Macam tadi cikgu ajar, asingkan nombor besar dengan nombor besar, pecahan dengan pecahan. Macam tadi, sama. Cuma bezanya kali ni kena samakan dulu. Baru kita boleh asingkan. Jangan asingkan selagi dia tak sama. So, sekarang kita asingkan. 3, kita tambah dengan 5. Koma. Kemudian 2/4 tambah 3/4. So 2/4 tambah dengan 3/4. So kita selesaikan. So kita dapat 3 tambah 5 adalah 8. 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian per 4. Okey, untuk soalan ini kita tak boleh tinggalkan. Jawapan dia ialah 8 5/4. Siapa boleh tahu kenapa cikgu tak boleh tinggalkan 8 5/4 ni sebagai jawapan akhir dia? Kerana dah lebih. Sebab apa? Apa yang dah lebih? Hampir betul tapi kurang jelas. Nombor 8. Salah. Siapa boleh bagi tahu? Kenapa tak boleh 5/4. Yes. Kalau awak perasan, 5/4 adalah pecahan tidak wajar. Nampak tak? 5/4 adalah pecahan tidak wajar. So, kita kena tukarkan 5/4 ni kepada nombor bercampur. Guna operasi bahagi. Untuk murid yang lemah, guna operasi tolak. Macam mana? 5 tolak 4, jawabnya 1. Kemudian, 1. Kemudian bawah dia per 4. Kita tolak sekali. So, jawapan dia 1/4. Ini untuk murid yang lemah. 5 tolak 4, jawapan dia 1 kan? Letak 1 ke atas. Kemudian 4. 4 sama dengan bawah. Kemudian kita baru tolak sekali. Tolak sekali. Okey, untuk murid yang boleh bahagi, yang pandai bahagi, kita guna operasi bahagi. Macam mana? Kita guna operasi bahagi. 5 bahagi 4. Macam tu. Warna hijau ni cikgu pemudahkan. Cikgu bahagikan. So, 4 darab 1, jawabnya 4. So, tolak bakinya 1. Okey, buat punggung beruk. Kita panggil punggung beruk sebab kita nak ingat macam mana nak dapat jawapan untuk nak tulis tu. Okey, ni punggung beruk. Cikgu panggil namakan dia. Ni keluarkan tahinya. So, jawapan dia adalah 1/4. Sama macam tadi cikgu ajar. 1/4. So, bermaksud dekat sini. Okey. Cikgu tulis balik 4 ni. Maksudnya dekat sini, 5/4 telah menjadi 1/4. Telah ditukarkan menjadi 1/4. Baru kita boleh tambah dengan 8. So, maknanya 8 kita tambahkan dengan 1/4. Mana datang 1/4? Datang daripada yang ini. Yang kita buat tadi, yang kita tukar ni. 5/4 ni. So, dapatlah 1/4. Jadi, bila kita tukarkan, 8 tambah 1, jawabnya 9. Kemudian, 1, samalah 1/4. So, inilah jawapan akhir dia. Cikgu, sekiranya saya jawab sampai sini saja, adakah saya dapat markah? Ya, awak masih dapat markah, tapi dapat 1 markah saja. Tapi kalau saya buat sampai habis, 9 1/4, saya dapat berapa markah? Saya dapat 2 markah.
awak dapat 2 markah. Sebab benda ni adalah dapat markah untuk kita tukarkan pecahan tak wajar ni, kita dapat 1 lagi markah. So 2 markah. So dekat sini kena pastikan yang pertama kena samakan dulu dia punya penyebut dia. Kemudian kalau ada pecahan tak wajar, kita jadikan dia pecahan wajar, nombor bercampur. Kemudian kita tambahkan dengan yang depan tu, iaitu 8. So 8 tambah 1, 9. So jawapan dia 9 1/4. Okey tak soalan nombor 2 ni? Okey tak? Jelas tak? Okey. Nanti cuba buat latihan Kalau tak buat latihan memang tak boleh. Awak kena buat latihan. Fahamkan dulu macam mana cikgu buat. Tengok dulu. Kalau tak faham, tengok balik video. Lepas tu awak akan cuba buat sendiri. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan 3. Okey, soalan 3, 1/2/7 tambah 4 1/4. So, dekat sini kita kena bina sifir 4 dan juga sifir 7. So, kita binalah sifir 4. Okey, sifir 7 dulu. 7, 14, 21, 28, 35. Buat separuh je, tak payah buat banyak-banyak dulu. Okey, sifir 4, 4, 8, 12, 16, 18. 20, silap. 20. Plus 20. Okey, kalau tengok dekat sini memang tak ada satu pun yang sama. Jadi kena tambah lagi lah. Okey, tambah lagi. So dapat 42, 49. Okey, macam tu. Okey, so ini pun kena tambah lagi 20, 24, 28. Okey, awak dah nampak tak nombor yang sama dekat situ? Ada tak nombor yang sama dekat sifir 7 dengan sifir 4? Nombor apa? Nombor apa? Yes, nombor 28. So maknanya dekat sini adalah nombor 28 inilah yang kita kena jadikan dia sebagai per 28. Macam tu. Okey, so apa yang patut kita buat? Okey, kita nak kena darab lah. So kalau tengok dekat sini dalam sifir 7, untuk nombor 28 adalah kedudukan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Bermaksud kena 7 ni kena darab dengan 4. Macam tu. Faham tak ni kenapa cikgu darab dengan 4? Faham tak? Faham. Okey, sebab dia kedudukan yang keempat kan. 1, 2, 3, 4. So, bila ni darab 4, atas pun kena darab dengan 4. Dia mesti ikut. Bawah dan atas mesti ikut. Dia tak boleh tak ikut. Selalunya murid dia lupa nak darab dengan nombor kat atas ni. Sebab tu dia salah. Dia darab yang ini saja, yang atas dibiarkan macam tu. Sebab itulah salah. Okey, seterusnya dalam sifir 4, cuba tengok nombor 28 dekat mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 28 ni dekat kedudukan yang ke-7. Bermaksud cikgu kena darab dengan 7. So, yang ini pun darab dengan 7. Kemudian kita salin balik supaya kita nampak dalam bentuk yang jelas. 1 adalah 1, samalah 1 ni masih sama. 2 darab 4, 8 per 7 darab 4, 28. Mesti ada 28 sebab memang kita nak jadikan dia 28. Tambah 4. Okey, 1 darab 7 adalah 7. Kemudian 28 adalah 28. Okey, sekarang dia punya penyebut dia dah sama. Betul tak? So, 28 yang ini pun 28 kan? So, bila dah sama, barulah kita boleh asingkan. 1, kita tambah dengan 4 dulu. Okey, koma. Kemudian 8 per 28 tambah dengan 7 per 28. Kan? Kemudian kita selesaikan. 1 tambah 4 adalah 5. 8 tambah dengan 7 adalah 15. 28 masih sama 28. So, dapatlah jawapan ini. Tapi sebelum kita nak tinggal, kita cek dulu. 15 dengan 28 ni ada tak dalam mana-mana sifir? So, tidak ada. Dalam sifir 3 ada 15. Tapi dalam 28 tak ada. Dalam sifir 28 tidak ada nombor. Dalam sifir 3 tidak ada nombor 28. 9/3, 24. Okey, 9/3, 27. Tak ada. 9/3, 27. So, memang inilah jawapan akhir dia. 15 per 28.
Okey, kalau contoh dia boleh bahagi dengan 2, kena bahagi dengan 2 lah. Tapi dalam soalan ni memang tak boleh nak permudahkan sebab jawapan dia 15 dan 28 memang tidak ada dalam sifir 3 dan dalam sifir 2. Okey, so maknanya inilah jawapan akhir dia. Okey, boleh faham tak soalan nombor 3 ni? Okey tak soalan nombor 3 ni? Okey. Kalau rasa tak nak ni, tulis okey dekat bahagian chatting tu. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang keempat pula. Okey, soalan yang keempat adalah 23/8 tambah 4 1/5. Jadi dekat bawah ni 8, sini nombor 5. So macam mana kita nak bagi dia sama? So kita binalah sifir 8 dulu. Itu yang kalau dah hafal sifir sebenarnya senang. Tapi untuk murid yang tak hafal, cikgu ajar macam mana nak dapat jawapan dia. Okey, so 8, kita bina sifir 8 dulu. 8, 16, 24, 32, 40. Okey, cikgu buat separuh je dulu. Okey, kemudian sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25. Tak sama ni, cikgu tambah lagi. 30. Okey, 35, 40. So dekat sini nombor apa yang sama dan rendah? Nombor berapa yang sama? 40. Nombor 40. Jadi kita pilih nombor 40 sebagai penyebut yang disamakan. Okey, so kalau tengok dalam sifir 8, nombor 40 ada nombor yang kelima. Jadi cikgu darab dengan 5. So yang ni pun darab dengan 5. Dalam sifir 5, 40 ni adalah kedudukan yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maknanya cikgu kena darab dengan 8. Macam tu. Okey, kemudian salinlah semula dalam bentuk yang kemas. 2 adalah 2. 3 darab 5, 15. 8 darab 5, 40. Tambah 4. 1 darab 8, 8. 40 adalah 40. So sekarang dia punya penyebut je dah sama dan kita asingkan. 2 tambah dengan 4, 15 per 40 tambah 8 per 40. Okey, kita selesaikan lagi sekali. 2 tambah 4 adalah 6. 15 tambah 8 adalah 23 per 40. Gariskan. So inilah jawapan akhirnya. Kenapa? Sebab dalam sifir 2 tidak ada nombor 23, tapi ada nombor 40. Sifir 23 ni dalam nombor 23 ni memang tak ada dalam mana-mana sifir pun. Dia adalah nombor perdana kan. Sebab itulah tak boleh nak buat apa-apa. So inilah jawapan akhir dia, 6, 23 per 40. Okey, selesai soalan nombor 4. Boleh cikgu pergi soalan nombor 5? Boleh Okey, soalan seterusnya. Soalan 5. Okey, soalan 5 sukar sikit kerana dia menggunakan 3 nombor pecahan yang perlu ditambah. Tapi cara menyelesaikannya adalah sama. Okey, cara menyelesaikannya adalah sama. Pertama sekali kita kena samakan dulu dia punya penyebut. Tapi dalam soalan kelima ini, soalan dia penyebutnya sudah sama. Iaitu 3, 3 dan 3. Jadi tak perlulah lagi nak bina sifir macam tadi. So kita hanya perlu asingkan sahaja. Okey, so kita asingkan 1, kita tambah dulu dengan 2, koma, sebab yang ni dia tak ada nombor besar kat depan dia kan. So kita hanya ambil 1 dan 2 sajalah. Okey, kemudian 1 per 3 tambah 2 per 3 tambah 1 per 3. Macam tu. Okey, kemudian kita tulis sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, kemudian kita selesaikan atas saja. 1 tambah 2 tambah 1 adalah 4. So dapatlah 3 masih sama. 3, 3. Sini pun 3. So dapatlah 3, 4 per 3. Boleh tak kita tinggalkan jawapan macam ni? Boleh tak cikgu tinggalkan jawapannya seperti ini? Tak boleh. Seorang je ke yang dengar? Mana lagi yang lain? Tolong respon. Tak boleh. Sebab 4 per 3. Sebab 4 per 3 ialah apa?
Besar. Ya, pecahan bukan besar. Kita panggil pecahan tak wajar. Tak boleh. Kita tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk pertama, pecahan tak wajar, tak boleh. Nombor 2, tak boleh nombor pecahan setara pun tak boleh juga. Bawah dan atas boleh dipermudah pun tak boleh tinggal. Okey, so dekat sini kita kena selesaikan dengan menggunakan operasi bahagi. Kalau siapa yang tak reti bahagi, guna tolak saja. 4 tolak 3, 1/3, 1 sekali. 1/3 jawapan dia. Kalau siapa yang pandai guna bahagi, guna bahagilah. 4/3. So, maknanya 4 bahagi 3. So, 3 darab 1, 3 baki 1. Kemudian, buat dia punya, orang panggil apa? Dia punya punggung beruk. Kita panggil dengan ni punggung beruk. So, sama dengan 1/3. Macam tu. Okey, lepas dah siap macam tu, barulah kita tambahkan dengan 3 yang besar ni. So, 3 tambah dengan yang kita dapat jawapan ni. 1/3. Baru kita selesaikan. 3 tambah 1 adalah 4. 1/3 adalah jawapan akhirnya. So, ialah 4/1/3. Ingat pesan cikgu, kalau dia pecahan dia tidak wajar, tolong bahagikan. Kemudian ikut jam. 1 ni besar, 1 ni ke atas, 3 ni kat bawah. So, dapatlah 1/3. Okey, soalan seterusnya. Soalan 6. 6 1/4 tambah 1 5/8 tambah 2 1/2. Dalam soalan ini, semua penyebut tak sama. Jadi, kita kena bina sifir dulu. Okey, so cikgu binalah sifir 4. Okey. Sifir 4, sifir 8 dan juga sifir 2. So, 4, 8, 12, 16, 20. Okey, sifir 8, 8, 16, 24, 32, 40. Sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, sampai situ je cikgu buat dulu. Okey, kalau tengok dekat sini, apakah nombor yang sama? 8. 8. Betul. Nombor yang sama adalah nombor 8. Okey, kalau awak tengok dekat sini dalam sifir 4, ni nombor 8 adalah nombor yang sama. Ini adalah nombor 8 adalah nombor yang sama. Kemudian ini 8 adalah nombor yang sama. Yang paling terendah lah. Okey, so kita ambil 8 sebagai nombor yang sama. So, macam mana dalam sifir 4, 8 adalah kedudukan kedua. So, cikgu darab dengan 2. So, ini pun kena darab dengan 2. Dalam sifir 8, 8 adalah nombor yang pertama. So, darab dengan 1. So, darab dengan 1. Dalam sifir 2, nombor 8 adalah nombor yang keempat. 1, 2, 3, 4. So, cikgu darab dengan 4. So, automatik dia darab dengan 4. Okey, setakat tu boleh faham tak kenapa cikgu darab 2? Kenapa cikgu darab 1? Kenapa cikgu darab 4? Faham ke tak faham? Faham ke? Seorang pun tak jawab ni. Boleh faham ke? Faham. Okey, very good. Faham. Okey, sekarang barulah kita tulis dalam bentuk yang memanjang. Okey, dalam bentuk yang memanjang. Okey, so macam mana? Disebabkan ni, okey, cikgu rasa muat tak cikgu nak buat ni? Tak apa, kita try Okey, kita tulis 6. 1 darab 2, 2 per 4 darab 2, 8 tambah. Okey, 1. 5 darab 1, 5. 8 darab 1, 8 tambah 2 sama 2. 1 darab 4, 4 per 2 darab 4, 8. Okey, dah dapat sama. Semua 8. 8, 8, 8. So, barulah kita selesaikan. Kita asingkan dulu. 6 tambah 1. Bukan 5, 1 6 tambah dengan 1 besar ni. Tambah dengan 2, koma. Disebabkan tak muat. Okey, cikgu padam balik. Okey, sepatutnya sifir ni kita buat jauh sikit lah supaya dia tidak mengganggu kat situ Sebabkan ruangan sempit, jadi cikgu kena
ke tepi. Cikgu buat sini sikit boleh tapi sama dengan ni, kalau boleh biar sama. Kedudukannya biar sama macam ni. Cantik je. Tapi sebabkan tak muat, jadi cikgu kena jauh sikit lah. Okay, so 6 tambah dengan 1 tambah dengan 2, 2/8 tambah 5/8 tambah 4/8. Macam tu. Okay, kemudian kita selesaikan yang besar dan juga pecahan wajar. 6 tambah 1 tambah 2 ialah 9. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 4, 11. So, dapatlah 9, 11/8. Boleh tak cikgu tinggalkan jawapan ni sebagai jawapan akhir? Boleh atau tidak boleh? Tidak. Tidak boleh. Macam biasalah kita guna bontot beruk ni, iaitu warna hijau ni kita pemudahkan dia dengan menggunakan cara bontot beruk atau bahagi. Jadi kita buatlah 11 bahagi 8. 8 darab 1, 8. Baki 3. Okey, buat dia punya punggung beruk dia. Okey, macam tu. So, jawapan dia ialah 1 atas, 1 besar, 3 kat bawah naik atas, per 8. So, maknanya 1, 3/8. So, apa yang patut dengan kita buat dengan 1, 3/8 dengan 9? Kita tambahkan. 9 tambah, jawapan yang warna hijau cair ni Okey, 1, 3/8. So, dapatlah jawapan 9 tambah 1, 10, 3/8. Selesai. Agak banyak sikit kerana biasalah soalan pecahan ni dia agak mencabar sikit. Siapa yang lemah sifir memang akan susah sikit. Tapi siapa yang boleh hafal sifir, sebab tu cikgu selalu buat hafalan sifir tu, supaya awak ni boleh menghafal. Sebenarnya yang apa yang cikgu buat yang darab yang sifir 4482 ni sebenarnya kalau tak nak buat pun tak apa. Okey, ada murid dia dah hafal, dia dah tahu dah 4 darab 2 8, 8 darab 1 8, 2 darab 4 8, dia dah tahu. Ini untuk murid yang lemah, sebab dalam kelas kita ni ada murid yang pandai, ada murid yang lemah. Jadi kita kena ajar sama-sama. Okey, kena ikut. Siapa yang rasa dia boleh terus congak dapat jawapan, tak payahlah buat sifir ni. Tapi siapa yang rasa dia tak mahir, takut salah, buat dulu sifir ni. InsyaAllah boleh betul. Okey, seterusnya soalan 7. Okey, soalan 7 adalah operasi tolak. Menolak hingga 2 pecahan wajar dan nombor bercampur yang sama dan berbeza penyebut dari suatu pecahan. Okey, cara nak menolak pun lebih kurang sama juga macam tadi. Cuma bezanya kali ni guna operasi tolak. Okey, so bila tolak ni, kadang-kadang bila tak cukup, kita kena pinjam. So, dia ada cara dia. Cara nak pinjam pun ada cara. Okey, macam hari tu kita belajar topik masa, topik kilogram dan gram, topik isi padu cair tak. Kalau kita pinjam jadi macam mana? Pecahan pun sama, dia ada special juga. Bila nak pinjam dia jadi macam mana? So, cikgu akan ajar lepas ni. Mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat. Tapi cikgu percaya ramai yang tak ingat. Okey, so cikgu kena ulang balik. Okey, so macam mana kita nak buat soalan nombor 7? 7 5/9 tolak 4 2/9. Okey, soalan ni masih mudah kerana mereka adalah mempunyai penyebut yang sama, 9 dan 9. Jadi kita asingkan saja terus. 7 tolak dengan 4, okey, koma 5/9 tolak dengan 2/9. Tapi kita kena cek juga, kadang-kadang walaupun penyebutnya sama, dengar walaupun penyebutnya sama, kadang-kadang kat sini nombor dia kecil. Contoh 2/9 tolak 5/9. So, tak boleh nak tolak ni. So, tak boleh nak terus buat macam tu. Nanti cikgu macam mana nak buat tunggu sekejap. Okay, so kat sini kita selesaikan saja. 7 tolak 4 jawapannya adalah 3. 5 tolak 2 jawapannya adalah 3/9. Okey, memang nampak macam dah siap, tapi sebenarnya belum siap. Kenapa belum siap? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa soalan 3/9 ni belum siap?
Boleh kecilkan lagi tu. Betul, sebab dalam sifir 3 dan sifir 9, okey, dalam sifir 3 ada nombor 3 dan dalam sifir 9 ada nombor dalam sifir 3 ada nombor 9. Sebab tu tak boleh. So kita kena bahagikan dia dengan 3. Yang ni pun bahagikan dengan 3. Kenapa bagi dengan 3? Sebab dalam sifir 3 ada nombor 3. Dalam sifir 3 juga ada nombor 9. Sebab tu kita bahagi dengan 3. Kemudian kita selesaikan sampai dia tak boleh nak permudahkan dah. So 3 tetap sama besar ni. 3 bagi 3 bermaksud 3 RM3 lah contoh. RM3 bahagi 3 orang. Jadi seorang dapat RM1. Tulis 1. RM9 bahagi 3 orang, seorang dapat RM3. So maknanya jawapan ni adalah 3 1/3. Ini cikgu cakap tadi. Dia ada dua cara. Bukan dua cara. Dua benda kita jangan tinggalkan selagi dia belum siap. Pertama, pecahan macam ni. Ini pecahan setara. Yang kedua adalah pecahan tak wajar. Besar dekat atas, kecil dekat bawah pun tak boleh tinggalkan. So dua benda tu kena pastikan dulu sebelum nak tinggalkan soalan tersebut. Baru boleh jawab soalan lain. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 7 okey tak soalan nombor 7 ni? Boleh faham tak soalan nombor 7? Okey Okey, sekarang kita buat soalan seterusnya. Soalan ke-8. 8/3/5 tolak 4 1/6. Pertama sekali, kita perlu bina dulu sifir 5 dan sifir 6. So, cikgu buatlah sifir 5 dan sifir 6. 5 dan juga sifir 6. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6, 12, 18, 24, 32, apa ni? 30, 36. Okay, so sekarang ni mana yang sama dan kecil? 30. So kita ambil 30. Yang ni pun kita ambil 30 Okey, so dekat sini dalam sifir 5, 30 adalah kedudukan yang ke-6. So darat dengan 6, ini pun darat dengan 6. Dalam sifir 6, nombor 30 kedudukan yang ke-5. 1 2 3 4 5. Okey, so kita darat dengan 5. Okey, soalan yang cikgu bagi ke awak dalam bentuk PDF tu tak sama So jangan salin pula ni. Tak sama. Awak kena buat sendiri yang itu. Okey, sekarang kita selesaikan. So 8 kita tolak dengan 4 dulu, koma 3 darab 6. Okey, sorry, cikgu kena selesaikan ni dulu. Kita selesaikan, kita tulis bagi kemas dulu. Awak ni kan boleh kalau cikgu mau lompat nanti kan awak pening. Okey, so 3 darab 6 jawapannya adalah 18. Okey, 5 darab 6 30 tolak 4. 1 darab 5 5. 6 darab 5, 30. Okey, bila dah buat macam tu, baru kita boleh asingkan. So, 8 tolak dengan 4, 18/30 tolak 5/30. So, kita dapat jawapan 8 tolak 4 adalah 4. 18 tolak 5 adalah 13. Betul? So, dapat 30. So jawapannya adalah 4/13/30. Tak boleh nak permudah dah. 13/30 tak boleh. Tak ada dalam sifir 2, tak ada dalam sifir 10, tak ada dalam sifir 3. Memang tak boleh nak buat apa-apa. So inilah jawapan akhir dia. 4/13/30. Okey tak soalan nombor 8 ni? Okey tak soalan nombor 8? Tolong beri respon supaya cikgu tak cakap sorang-sorang. Okey Janganlah mengantuk. Cikgu pun mengantuk kalau awak mengantuk. Okey, bertenaga sikit. Patutnya awak kena mandi dulu. Mandi, makan sikit lah. Alaskan perut supaya awak tak mengantuk yang tak lapar. Cikgu pun tak makan tapi cikgu dah biasa. Okey, soalan seterusnya sikit lagi. Dia 12 soalan je. Okey, soalan 9. 5 1/4 tolak 2 5/7. Macam biasa kita bina dulu sifir 4 dan juga sifir 7. So 4, 8, 12, 16, 20, 24. Okey, 28. Okey, sekarang kita bina sifir 7, 7, 14, 21,
28. So kita dah nampak kan nombor yang sama kan? Apakah nombor yang sama itu? 28. So ini pun 28. Okey, so dalam sifir 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 adalah sifir kedudukan yang ke-7, so darat dengan 7. So sini pun darat dengan 7. Dalam sifir 7, nombor 28 adalah kedudukan yang ke-4, so darat dengan 4. Sini pun darat dengan 4. So salin semula. 5, 1 darab 7, 7. 4 darab 7, 28. Tolak. Okey. 2. 5 darab 4, 20. Per 28. Okey. Siapa boleh nampak dekat sini ada sesuatu yang nampak macam susah sikit? Siapa nampak? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa nampak ada sesuatu yang menyebabkan rasa susah sikit? Siapa nampak? Boleh tak bagi tahu cikgu kat mana yang awak rasa macam susah sikit? 7 tak boleh tolak 20. Yes. Nampak? Bagus. Siapa yang nampak tu, yang dia tengok tu dia nampak lah. Yang tidur tak nampak. Okey. Kat sini berbeza dengan soalan nombor 8 tadi. Soalan nombor 8 tadi kita boleh tolak terus. Tapi bila soalan nombor 9, soalan ni nombor 7. Dia punya jawapan kat sini nombor 7. 7 adalah nombor yang kecil. Tak boleh nak tolak dengan 20. So macam mana kita nak kena buat? Kita kena pinjam. Dia tengok cikgu ajar macam mana nak pinjam. Okay, bila kita nak pinjam, kita akan pinjam daripada 5 ni. So bila pinjam daripada 5, automatik sini akan jadi 4. Macam biasalah, pinjam 1 kan. So dia akan jadi 4. So yang ini nak tambah berapa cikgu? Tambah 10 ke? Tak. Inilah bezanya soalan pecahan dengan soalan yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Okay, kalau sebelum ni kita letak je 1 kat depan, betul tak? Tapi ni lain. Ini topik pecahan. Bila topik pecahan, dia akan ikut penyebut. Dia akan ikut nombor kat bawah ni. So nombor kat bawah ni adalah nombor 28. Jadi automatik yang ini kena tambah 28. Cikgu, kalau bawah ni 5, tambah 5 ke? Ya. Kalau bawah ni 6, tambah 6. Yes, tambah 6. Kalau ni 10, tambah 10. Ya, tambah 10. Dan begitulah. Dia akan ikut yang bawah ini. Okay, kemudian barulah kita nampak dekat sini, nampak berterabur kan, nampak pening. Macam mana nak kira ni kan? Okay, so cara dia, kita selesaikan dalam bentuk yang mudah nak faham. So ni nombor 4, masih jadi nombor 4 lah. Nombor 4. 7 tambah 28. Kalau awak tak reti nak tambah, awak buatlah bentuk lazim kecil lah. Buatlah 28. Okey, tambah 7. Kalau siapa yang tak reti lah. 8 tambah 7. Jawapan dia ialah 15. 1 naik atas. So dapat 3. Oh, jawapan dia 35. Tulislah 35 per 28. Tolak 2, 20 per 28. Nampak tak soalan dia dah nampak 35 dah jadi besar. Betul tak? Betul ke tak betul? Tolong beri respon. Kalau awak cakap tu maksudnya awak dengar lah. Cikgu sebenarnya nak awak bercakap tu ke apa atau menulis. Sebab cikgu takut awak tak melihat. Okey? Kalau awak hanya buka saja tapi tak tengok apa cikgu ajar, rugilah. Okey? Okey, so kat sini 7 ni kita tambah dengan 28 sebab dia akan ikut yang bawah ni. So 28 tambah dengan 7 ialah 35. Okey, sekarang bila dah jadi 35 barulah boleh tolak sebab 35 ni dah besar. Tak macam tadi 7 kecil. Sekarang dah besar. Okey, kita buat macam biasalah, kita asingkan. 4 tolak 2 dalam koma, kemudian 35 per 28 tolak 20 per 28. Okey, kemudian tolakkan. 4 tolak 2 adalah 2. 35 tolak 20 adalah 15 kan. Okey, kalau tak reti buatlah bentuk lazim. Kalau boleh congak. 35 tolak 20 ialah 15. Tolak 15 per 28. Okey, tapi tak boleh tinggal lagi. Sebab dalam sifir dalam 15 dan 28 ada dalam sifir 3 kan. 6 darab 3 28, 7 darab 3 21, 8 darab 3 24, 9 darab 3 28. Betul? Ada dalam sifir 3 kan, 15 dengan 28 kan? Dia tak ada. Mana boleh? 9 darab 3 27.
So maknanya tak boleh. So inilah jawapan akhir dia. So 2, 15/28. Nak permudah tak boleh dah sebab 15 dalam sifar 3 ada. Tapi 28 dalam sifar 3 tidak ada. So memang tak boleh lah. So inilah jawapan dia. Okey tak soalan ni? Susah sikit kan? Soalan ni macam susah sikit. Okey, soalan seterusnya. Soalan 10. Sikit lagi. 9 tolak 5 3/8. Ini adalah kesalahan yang selalu murid buat. Dia ingat, cikgu, soalan lagi senang. Kenapa? Tolak je lah. 9 tolak 5 dapat 4. Itulah yang salahnya. Okey, apa yang patut kita buat? Nombor dekat sini sebenarnya ada pecahan tau. Tapi dia tak buat. Okay, so sekarang ni apa yang patut kita buat? Kita akan jadikan dia sebagai pecahan. So macam mana nak buat? Kita akan pinjam. Sama macam tadi. Pinjam. So bila pinjam, automatik dia ni akan jadi 8. So bila jadi 8, okay, kita salin baliklah 8. 8. Kemudian dia mesti ada apa per apa. Okay, dia jadi apa per apa tu dia akan ikut yang ini. Ini nombor berapa? Ini nombor berapa? Yang cikgu bulatkan ni. 8. Okey, nombor 8. So, dia akan jadi 8 per 8. Baru dia jadi pecahan. Tadi ni nombor single kan? Tak ada nombor pecahan pun kat belakang dia. So, kita kena jadikan dia pecahan. 8 per 8 adalah 1. So, 8 tambah 1 dapat 9. Jadi, cikgu pecahkan sebenarnya. 9 ni cikgu pecahkan dia, jadikan dia satu bentuk nombor, satu lagi bentuk pecahan. Kenapa jadi 8 per 8 cikgu? Dia datang dari mana 8 per 8? Dia akan datang daripada yang kawan seorang lagi ni. Datang daripada yang ni. Kalau ini 5 cikgu, 8 5 per 5. Cikgu kalau sini 10, 8 10 per 10. Cikgu kalau bawah ni 7, 8 7 per 7. Macam itulah seterusnya. Faham tak ni? Faham ke tak faham? Dia akan ikut yang bawah ni. Macam cikgu cakap tadilah. Dia akan ikut yang bawah ni. Okey. So, kita selesaikan. Kita salin balik nombor yang belakang ni. So, tolak dengan 5 3 per 8. Macam tu. 9 ni kita jadikan dia dalam bentuk pecahan dulu. Okey. Nanti cikgu bagi soalan cepu emas sikit. Okey, so 8 8 per 8 tolak 5 3 per 8. So 8 tolaklah dengan 5 dulu. Koma 8 per 8 tolak 3 per 8. So dapatlah jawapan 8 tolak 5 ialah 3. 8 tolak 3 ialah 5. 8 8 8. So, dapatlah jawapan 3 5 per 8. Okey tak kelas soalan nombor 10 ni? Okey tak soalan nombor 10? Okey cik, kalau contohlah cikgu. Okey contohlah kalau cikgu tukar sikit soalan. Okey, contohlah cikgu tukar sikit soalan dia. Contohlah Okey, cikgu buat laju sikit. 2 tolak 1 per 2. Okay, so kalau untuk soalan ni, dia jadi macam ni pula. Potong sini, jadi 1. Okey, kemudian ni 2 kan. So, maknanya dia akan jadi 1, 2 per 2. Dia akan ikut yang bawah ni. So, tolak 1 per 2. Macam tu. Okey, so dapatlah 1 tolak, tak ada nombor 1. 2 per 2 tolak 1 per 2 ialah 1, 1 per 2. Selesai. So, ni jawapan dia. Macam tu. Okey, ni contoh je lah. Ni contoh. Ini adalah contoh saja. Okey, soalan seterusnya. Soalan 11. Sikit lagi. Okey, untuk soalan yang ke-11, kali ini ada 3 nombor nak kena tolak ni. Mesti susah soalan ni. Memang betul pun soalan ni susah. Nama pun soalan 11. Okey, so apa yang patut kita buat? Yang ni kita kena samakan dulu. Tapi cikgu dah sama. Tak perlu tolak lagi ke? Tidak perlu tolak lagi. So, macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok dekat sini. Okey, sekarang ni nombor 1. 9 ni memang dah cantik dah. 999. Ni nombor 1. 1 ni dah lah kecil cikgu. Kan? 1 ni kecil. Kemudian nak tolak dengan 4 tak boleh. So, apa yang patut kita buat? Okey, apa yang patut kita buat? Kita pinjam dulu. Kita pinjam. So, macam mana kita nak pinjam?
kita akan pinjam daripada sebelah ni. Okay, so kita pun pinjam daripada sebelah. Okay, so sini akan jadi 6. So 9 ni dia akan tambah dekat atas ni. Okay, so kita selesaikan. Okay, so kita dapat 6. 9 tambah 1, 10 per 9 tolak 4 per 9 tolak 3, 7 per 9. Okey. Okey, kalau kita congak kat sini pun, okey, cuba awak tengok 10 ni tolak dengan 4, okey, dapat 6. Semua orang tahu. 10 tolak 4 jawapan dia 6. Tapi 6 nak tolak dengan 7 tak boleh. So nak kena buat apa lagi cikgu? Pinjam lagi sekali. Kalau awak tengok kat sini, ni 10 kan? 10 tolak 4 jawapan dia 6, betul tak? Betul tak kelas? 10 tolak 4 jawapan dia 6 kan? Okey, bila 6 nak tolak dengan 7 tak boleh. So kita kena pinjam lagi sekali. So kita pinjam lagi sekali. Pinjam lagi sekali, sini dapat 5, sini tambah 9. Kenapa tambah 9? Sebab dia akan ikut yang bawah ni. Dia akan ikut yang bawah ni. So salin lagi balik semula. 5, 10 tambah 9 ialah 19 per 9 tolak 4 per 9 tolak 3, 7 per 9. Baru kita selesaikan. Kita asingkan. 5 tolak dengan 3 dulu. Koma 19 per 9 tolak 4 per 9 tolak 7 per 9. Sama dengan 5 tolak 3, 2. 19 tolak 4, jawapan dia ialah 15. Betul? 19 tolak 4, jawapan dia ialah 15. 15 tolak dengan 7, jawapan dia ialah 8. So kita tulis kat sini 8 per 9. Yang ini mungkin awak tak berapa nak nampak sebab awak tak buat jalan kerja lagi. Bila awak buat jalan kerja, sebenarnya boleh tak kalau saya nak buat satu per satu cikgu? Saya nak selesaikan 7 1 per 9 ni tolak dengan 4 per 9 dulu. Boleh. Kemudian baru saya tolak dengan 3 7 per 9. Boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Yang ini cikgu buat sekaligus. Okey, cikgu buat sekaligus. Kalau nak tolak sikit-sikit pun boleh, tak ada masalah. Boleh je, tolak yang depan ni dulu. Okey, kemudian baru kita tolak dengan yang belakang ni pula. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada 3 kan. Terpulanglah pada awak mana satu yang awak suka. Macam cikgu suka tolak terus. Tapi kena pandai congak lah. Kat sini kita nampak dekat sini 10 tolak dengan 4 tak boleh dapat 6. 6 nak tolak 7 memang tak boleh. Lepas tu cikgu kena pinjam lagi sekali. So, bila cikgu pinjam lagi sekali, 5 tambah lagi 9. Oh, baru jadi besar. 19 tolak 4 dah boleh. Kemudian tolak lagi 7 baru boleh. Macam tu. Soalan ni susah sikit tu, cikgu kata soalan sebelah ni susah. Okey, soalan seterusnya, soalan 12 lagi susah. Okey, untuk soalan nombor 12 ni cikgu nak cepatkan sebab masa pun tinggal berapa minit je lagi, 2 minit je. So apa yang patut cikgu buat, cikgu congak sajalah. Cikgu boleh ada keupayaan untuk congak. Cikgu tahu 5 4 dengan 2 ni ialah ada dalam sifir, cikgu nak samakan dia kepada 20. Sebab 5 darab 4 20, 4 darab dengan 5 20, 2 darab 10 20. Cikgu nak jadikan bawah ni semua 20. 20 20 20. Sebab tu cikgu cakap murid yang menghafal sifir memang akan senang. Dia tak perlu pun nak buat yang warna merah ni. Yang macam atas ni yang cikgu tunjuk ni kan, tak perlu buat pun. Tapi untuk murid yang tak hafal sifir, nak tak nak dia nak jawab soalan ni, dia kena bina sifir. Sebab dia tak tahu nak pilih nak darab berapa. Sebab dia tak hafal kan. Dia hanya hafal jawapan saja. Tu yang susah sikit hafal jawapan ni. Kalau kita hafal sifir memang akan senang. Macam cikgu hafal 5 darab 4 20, 4 darab 5 pun 20, 2 darab 10 pun 20. Macam tu. So automatik dia akan ikut lah. Sini darab 4, sini darab dengan 5, sini darab dengan 10. Okey, kemudian kita selesaikan. Tulis elok-elok dulu. 10 8 per 20 tolak 5 15 per 20 tolak 2 10 per 20.
Soalan ini pun sama macam soalan 11. Cuba awak tengok. 8 tolak 15 memang confirm lah tak boleh kan? Jadi apa yang patut kita buat? Kita kena pinjam. So cikgu pun pinjam daripada 10. Bila pinjam daripada 10, jadilah 9. So 20 ni dia akan tambah dengan 8. Dia akan ikut yang bawah. Macam tadi, ni kan 9. Lepas tu dia tambah 9. Yang ni bawah dia 20. Sebab tu dia tambah 20. Okey, kemudian kita salinlah balik. Okey, so 9 tetap 9. 8 tambah 20 ialah 28 per 20 tolak 5. 15 per 20 tolak 2. 10 per 20. Okey, yang ni cikgu rasa boleh tolak sebab cukup. So cikgu selesaikan 28 tolak 15 tolak 10. Okey, kita selesaikan 9 tolak 5 dulu. 9 tolak 5 tolak 2, 28 tolak 15. Jawapan dia ialah berapa? 13 kan? Okey, 13 tolak 10. Jawapan dia ialah 3. Ni siapa yang boleh congak lah. Boleh lah tu. Mana boleh tolak lah tu. Tolak 15. Kalau tak boleh kena pinjam lagi sekali. Kalau tak boleh kena pinjam lagi sekali. Sampailah dia boleh tolak. Okey, 9 tolak 5 tolak 2, jawapan dia ialah 2. Kan? 9 tolak 5 4, 4 tolak 2 2. 28 tolak 15, jawapan dia ialah 13. Tak reti buat bentuk lazim. Siapa yang tak pandai nak 28 tolak 15 tak reti, buatlah bentuk lazim kat tepi ni. Boleh. Lepas tu tolak 10. Ni untuk murid yang lemah lah Yang pandai congak dia tahu 28 tolak 15 ni jawapan dia 13. 13 tolak 10 jawapan dia 3. Letak 3 per 20. 10 pula. 20. So inilah jawapan akhir dia. Soalan pecahan memang susah sikit. Cikgu tak nafikan soalan nombor pecahan ni memang agak sukar. Okey, tapi soalan ini apa yang cikgu ajar ni adalah soalan mata pelajaran darjah 4 dan darjah 5. Darjah 6 kita akan belajar darab dan bahagi nanti. Hari Khamis nanti. Hari Khamis ni darab dan bahagi. Okey, darab dan bahagi pecahan. So tolong awak kena ulang kaji semula macam mana nak tolak dengan tambah pecahan yang telah cikgu ajar ni. Kalau awak tak jelas, boleh tanya atau tengok balik semula video yang cikgu ajar ni. Pastikan awak gunakan video yang cikgu rakam ni untuk buat ulang kaji. Jangan awak hanya harapkan masuk kelas Google Meet, lepas tu terus jawab. Tak reti tak nak buat dah. Itu murid yang tak nak berusaha lah. Tengok balik video cikgu, InsyaAllah awak boleh jawab. Okey, so sebelum cikgu tamatkan kita punya ni,